Okay, amali 15/15. Senang. Sangat. Sebab amali ni, markah kita 15 duduk dekat soalan. Yang kita jawab soalan. Jawab. Bukannya yang kita buat eksperimen. Tapi buat eksperimen tu penting. Dia adalah part dia. Okay. Jawab soalan ni ada 7 soalan famous. Okay, 7 soalan famous pula. Amali ni memang dia ada soalan bocor. Bukan cikgu cakap dah, dia yang memang bocorkan. Bukan cikgu cakap dia yang sengaja bocorkan. Dan kalau kita kata soalan bocor pun dia tak buat ujian semula. So kalau dia buat ujian semula pun memang soalan bocor tu juga dia tanya. Sebab apa? Okay. Sebab, faham tak? Kalau dia kata, bocor satu Malaysia. Jom kita buat soalan lain. Soalan sama juga. Bocor lagi seluruh Malaysia. Jom kita buat set 5. Set lain pula. Sama juga. Faham tak maksudnya? Tapi amali saya soalan tu tak keluar. Kamu tengok kamu punya negeri tu negeri mana? Atau sekolah tu yang tu dia ikut standard ataupun tak? Okay. Apa maksud 7 soalan bocor? 7 soalan bocor yang standard yang selalu ditanya adalah yang pertama, ubah. Boleh ubah. Boleh ubah sama ada dimalarkan. Dia tak tanya ke semua 7 Dia tanya mungkin 4 daripada 7. Okay, yang kedua, dimanipulasi. Yang ketiga, bergerak balas. Okay, bergerak balas. Soalan yang kedua adalah hipotesis. Okay, soalan yang ketiga adalah pemerhatian. Soalan yang keempat adalah inference. Okay, soalan yang kelima adalah definisi secara operasi. Definisi secara operasi. Soalan yang keenam, tinggal satu ni. Pemerhatian, hipotesis, lagi. Soalan yang keenam adalah jadual, penjadualan data. Jadual data kita. Ataupun kadang-kadang dia suruh kita lukis graf ke. Yang ketujuh, ini special sikit yang berbeza-beza. Special beza. Berbeza-beza ikut topik. Okay, ikut topik. Contoh Contoh dalam sel kimia. Okay, sel kimia. Kan macam ni kan? Cikgu lajukan je ni. Macam ni sel kimia cikgu lajukan je ni. Okay. Katakanlah sini zinc, sini Cu. Bacaan kat sini 0.74 volt. Okay. Contoh soalan special ni adalah soalan suruh kita ramalkan berapakah nilai voltan andai kata zinc ditukar dengan magnesium. Maksudnya dia ambil magnesium, dia pairkan magnesium dengan kuprum. Berapakah nilai voltan? Berapa? And then dia suruh kita explain. Cikgu, topik amali lepas tak akan ditanyakan. Cikgu tak pasti. Okay, cikgu tak pasti. Kadang-kadang dalam SPM previously, bukan KSSM. Yang sebelum ni, SPM, KBSM. Pernah ditanya topik yang sama tahun yang berturutan. Faham tak? Topik yang sama berturutan. Pernah juga. Jadi kita tak boleh nak predict. Cuma kita boleh tengok pattern daripada setiap negeri. Kimia ada ramalan, insyaAllah ada. Okay. So selalunya yang macam ni, dia tak tanya semua Jangan salah faham, dia tak tanya semua. Sebab satu soalan selalunya 2 hingga 3 markah. So 3 markah, 3, 6, 9, 12, 15. Maksudnya 5 je lah. Kadang-kadang soalan special ni dia lebih sikit. Soalan special banyak soalan Dia boleh tanya tentang suruh kita bezakan garam larut, garam tak larut, elektrolit dengan bukan elektrolit. Dia boleh tanya calculation, pengiraan, boleh juga. Calculation termokimia, calculation, boleh juga.
So soalan special ni dia banyak jenis soalan. Ini yang macam sikit. Tapi yang ini memang yang senang. Dia ada formula. So target untuk amali 15/15 15/15. Siapa yang belum dapat 15/15, kamu percaya je duduk cakap cikgu nak dapat 15 senang. Dia tak susah. Okay, dia tak susah. Okay. Mana topik apa lagi? Okay, so kita pergi acid base garam. Acid base garam ni memang famous lah paper 2. Cikgu ambil paper 2 keseluruhan. Okay, paper 2 keseluruhan. So basically form 4 ada cikgu pecahkan pada 4. 1, 2, 3, 4. Timing masa acid base garam ni 8 jam. Okay, kalau kamu orang cakap, jom kita kabul. Contoh kamu, acid base garam kamu ni memang ke laut ni. Kalau cikgu tanya, macam mana nak buat test untuk amonium? Test cation ion macam mana? Kan tajuk garam. Sekejap cikgu. Ni last cikgu pergi, ni nanti cikgu bagi step. Acid base garam. 8 jam. Pecahan dia laju 4-2-2. Ni kalau laju. Kalau tak laju, dia kena ada extra time. Masa keceraan sikit untuk kita cover yang ini. Okay. Jangan kamu nampak cikgu 8 jam lama. Kamu belajar form 4 dah setahun. Ini kita 8 jam je. Sehari je. Okay. So, 4 jam ni konsep, 2 jam ni soalan, 2 jam lagi soalan famous. Konsep, soalan famous. Okay, jadi kalau kamu tengok macam, oh, jom kita belajar acid base garam, fast track. Acid base garam, jom kita belajar sekarang. Kamu jenis yang macam tak tahu lagi ni. Kalau cikgu kata, macam mana nak buat ujian kimia? Ujian kimia bagi anion. Anion ada 4 jenis. Macam mana? Okay. Macam mana nak buat proses peneutralan? Peneutralan ni formula nak guna formula apa? Dia ada calculation, dia ada soalan-soalan. Macam mana nak buat soalan esei penyediaan? Ni soalan esei ni. Penyediaan larutan piawai. Soalan esei tau. 10 markah. Macam mana nak menyediakan garam? Penyediaan garam pula. Soalan esei ke? Tiba-tiba orang cakap kamu, jom kita belajar, jom. Kamu pun jom. Berapa? Kita belajar 30 minit je selesai. Acid base garam 30 minit selesai. Tak mungkin. Tak mungkin. Atau kamu cakap, cikgu, saya belajar sendiri lah cikgu. Saya baca satu-satu. Mungkin 30, bukan 30 minit lah. Mungkin 3 bulan lah kot. Satu topik ni. Satu, kamu nak faham. Nombor 2, kamu nak hafal kan. Bila tak faham, hafal ambil masa panjang. Bila faham, and then baru hafal, kita shortcut. So kalau kamu tanya cikgu berapa time yang reasonable lah Yang reasonable cikgu bagi 8 jam. Tapi still kena ada extra. So 8 jam ni full topik, 2 jam soalan, 2 jam ni soalan kebat. So extra ni maksudnya nanti practice lagi latih to be. Buat lagi untuk acid base garam. Okay. Okay, so sampai situ. Ini topik form 4. Topik form 4 Topik form 4 daripada 8 topik tadi. Daripada 8 topik. Okay, bila masuk topik form 5, cikgu dah nak habis tau. Bila masuk topik form 5, bila kita pergi, form 5 ni senang. Kalau kamu tanya cikgu boleh tak saya pilih je topik? Saya tak nak study semua untuk kimia. Dia boleh, tapi kamu kena pandai pilih topik. Kamu jangan decide sendiri, kamu kena tanya cikgu topik mana. Kat sana dia tak okey dah. Okey, topik form 5 cikgu listkan Yang pertama redox. Yang kedua sebatian karbon. Yang ketiga termo. Yang keempat polimer kan. Yang kelima sabun.
Okay. Senang. Gila. Yang ini je dia struggle sikit. So termo ni, bila kamu belajar calculation, sebenarnya kamu dah relate dengan termo. Redox ni, bila kamu belajar kadar tindak balas yang tentang persamaan ion, maksudnya kamu tengah belajar redox juga sikit-sikit. Sebatian karbon ni, dia ada part calculation dia. Part calculation dia yang macam form 4. Maksud cikgu adalah, dengar baik-baik ni, lah saya nak sebut. Maksud cikgu adalah topik form 4 ni, cikgu boleh cakap 30 to 40% dia berulang. Cuma dalam buku teks dia tak cakap, hello, Siti, sebatian karbon ni berulang. Dia tak cakap kat kamu macam tu. Dan kamu tak perasan kata benda tu sebenarnya berulang. Faham tak maksud cikgu? Kamu tak perasan benda tu berulang, lepas tu kamu baca balik. Padahal benda yang sama. Oh, Siti tiba-tiba ada tapi dia berulang. So, bila kamu belajar tentang sebatian karbon dekat tajuk alkena sebagai contoh, sebenarnya benda tu berulang dekat polimer. Sebatian karbon, bila kamu belajar tentang alkena, bila kamu belajar tentang sistem IUPAC, so sebenarnya benda tu berulang dekat polimer. Ada part sikit. Dan bila belajar polimer, ada benda-benda macam tu, sebenarnya benda ni akan bersambung dekat sabun sikit. Sabun. Dengan ester satu lagi. Bila ester ni dia berulang dekat sabun pula. Dia relate. Faham tak? Dia relate. Jadi, bila kamu belajar yang topik form 5 nampak macam banyak, tapi nanti kamu akan tengok, oh cikgu dah tahu bila belajar redox kan. Oh dah tahu kita belajar waktu form 4 itu. Cikgu bila sentuh pasal termo, cikgu bagi 5 magic triangle. Mol sama dengan apa-apa, apa bagi apa. Kamu akan, samalah macam form 4. Cumanya, kamu akan rasa benda tu susah kalau apa. Kalau topik form 4 tu kamu tak go through lagi. Dan tadi ada yang tanya cikgu, cikgu ni tak boleh menghampakan permintaan. Endo, exo. Termo kan? Termo. Ini sejuk, rasa sejuk. Yang ni rasa panas. Okay. Dalam kimia, peringkat SPM, kebanyakan tindak balas yang kamu belajar adalah exo. Tindak balas asid campur logam. Itu adalah exo. Semuanya rasa panas kebanyakannya. Yang rasa sejuk ni ada 4 sahaja yang famous. Okay, yang pertama kalau kamu jumpa amonium. Ini soalan famous objektif. Yang kedua kalau kamu jumpa karbonat. Yang ketiga kalau kamu jumpa tindak balas penguraian. Penguraian, cikgu bagi contoh kalau kita ada hydrogen peroxide, H2O2. H2O plus O2. Penguraian tu maksudnya dia pecah. Dia bercerai. Benda Allah ni tiba-tiba berpecah. Tindak balas penguraian adalah tindak balas endotermik. Maksudnya dia bila kita pegang rasa sejuk. Bila kita pegang ni bekas ni kita akan rasa sejuk. Yang keempat adalah ni, pepejal secair gas. So bayangkan ais jadi air. Air jadi wap. Ais jadi air kenapa Serap ke bebas? Cuba komen cikgu jap. Ais jadi air. Absorb kan? Kena serap haba. So, bila serap haba membawa maksud semua tindak balas ke kanan adalah tindak balas yang
serap haba ataupun dia adalah endotermik. Siapa yang tak faham, cikgu, serap haba, kenapa endo, kenapa rasa sejuk, kamu kena berada dalam session cikgu. Cikgu explain detail ni benda ni. So maksudnya pepejal ke cecair, peleburan, endo. Cecair ke gas, penyejatan, endo. Macam itulah. So 4 ni yang famous.